Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Salam, guru akademik tingkatan 6 SMK Gun Sanad, dan inovasi saya bertajuk T48. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memulakan dengan memperkenalkan sedikit latar belakang berkaitan dengan inovasi ini. Yang pertama sekali, setiap pelajar tingkatan 6 wajib melaksanakan kerja khusus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, dan wajaran bagi kerja khusus ini ialah sebanyak 8%, dan kerja khusus ini dilaksanakan sepanjang tempoh semester 2. Okey, jadi ke-88 esei berformat ini ialah seperti yang tertera di slide itu. Sebaik saja mereka mula melaksanakan kerja khusus ataupun penulisan yang pertama, yang kedua dan ketiga, saya dapati ada beberapa orang pelajar sebenarnya menghadapi kesukaran ataupun masalah dalam menyiapkan penulisan ini, dan pada saya mereka sangat memerlukan perhatian dan bimbingan yang lebih serius. Baik, rentetan daripada itu saya ingin mengaitkan dengan beberapa isu. Yang pertama sekali, pelajar tidak mendapat markah maksimum akibat penolakan markah yang diperuntukkan. Yang saya maksudkan ialah markah format sahaja. Okey, markah format ini bercampur-campur. Ada untuk esei yang tertentu markahnya maksimum 3, dan ada 5, ada 7 dan ada 9. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengadakan soal selidik ringkas yang melibatkan pelajar-pelajar saya, dan saya dapati mereka mengatakan bahawa kesukaran itu terdapat dari segi penguraian isi, pengolahan isi, termasuklah aspek format tadi ya. Jadi sekali lagi, format juga menyumbang kepada masalah kepada pelajar tadi ya. Dan seterusnya saya ingin mengesahkan lagi tentang kesukaran pelajar-pelajar tadi dengan mengadakan sesi temu bual. Yang temu bual ini saya rakam dan akan saya kongsikan pada akhir pembentangan ini nanti ya. Baik, seterusnya apakah objektif inovasi ini? Yang pertama sekali, meningkatkan kemahiran menulis teks berformat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 berpandukan T48, dan yang kedua, memastikan lebih separuh orang pelajar tingkatan 6 mematuhi format penulisan bagi esei berformat berpandukan T48. Baik, sasaran saya ialah hanya kepada pelajar-pelajar kelas seni bourgeois yang merupakan kelas yang saya ajar ya. Jadi mereka ini berjumlah seramai 12 orang yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu, dan 3 orang pelajar lelaki dan 9 orang pelajar perempuan. Saya juga mendapatkan maklumat tentang pencapaian Bahasa Melayu baik di peringkat SPM dan juga peringkat STPM penggal 1, dan dapatlah saya rumuskan bahawa pencapaian Bahasa Melayu mereka ini tidaklah memuaskan. Malah saya dapati pada peringkat STPM pun ada yang mencapai grade F. Okey, jadi apakah dia bahan T48 ini? Jadi secara perkataannya lebih mudah, penerangannya lebih mudah, T48 ini ialah format esei yang diterjemahkan dalam bentuk grafik ataupun visual di atas sekeping kertas seperti mana yang tertera di slide itu. Misal kata ada esei kertas cadangan, surat kiriman, teks ucapan, minit mesyuarat dan selebihnya saya lampirkan dalam laporan bertulis saya. Okey, ini adalah carta berpatuan sepanjang saya melaksanakan inovasi ini, dan ini disesuaikan juga dengan arahan ataupun manual pelaksanaan kerja khusus yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan. Kita bermula dari bulan Februari. Ini perancangan asal berikutan daripada pandemik COVID-19, kita ada penangguhan. Akhirnya kita mulakan balik pada bulan Jun. Okey, yang bertanda kuning itu merupakan pengubahsuaian perancangan dan berakhir pada bulan Oktober. Baik, seterusnya kepada pra-intervensi. Pra-intervensi ini saya libatkan 3 jenis
esei berformat iaitu teks ucapan, syarahan dan laporan, iaitu yang sempat kita laksanakan pada bulan Mac. Okey, selepas itu kita tertangguhlah pada hujung bulan Mac cuti, dan selepas cuti kita PKP pula. Jadi secara rumusannya dapatlah saya katakan bahawa ada pelajar yang tidak mendapat markah penuh. Okey, yang terpaksa ditolak, ada yang ditolak satu. Okey, ada yang ditolak semuanya, yang pada saya merupakan satu kerugian kepada pelajar tersebut. Okey. Kemudian kita melaksanakan pasca intervensi pada bulan Jun yang melibatkan 5 ataupun baki esei berformat tadi, iaitu ceramah, memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan dan surat kiriman rasmi. Dan apa yang saya dapati, lebih separuh daripada pelajar telah mendapat markah penuh, walaupun ada yang saya dapati masih lagi tidak mendapat markah penuh, tetapi bilangannya semakin sedikit. Okey, jadi mungkin ini dapat saya terjemahkan dalam bentuk graf yang tertera. Pada peringkat awalnya, teks ucapan, syarahan, laporan itu tak menunjukkan bahawa tahap yang tidak memuaskan, dan dia semakin menunjukkan peningkatan ataupun penambahbaikan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rumusan saya ingin berkongsi apakah potensi bahan ini. 3 asas pertimbangan yang saya lihat. Yang pertama sekali, masalah pelaksanaan kerja khusus bagi pelajar-pelajar tingkatan 6 yang lain pun hampir sama juga. Jadi kalau hampir sama, maksudnya ubatnya pun hampir sama jugalah. Baik, yang kedua, kesesuaian sukatan pelajaran tingkatan 4 dan 5. Okey, jadi untuk peringkat tingkatan 4 dan 5 juga ada karangan yang berformat. Jadi memang sesuai lah kalau kita laksanakan ataupun kita gunakan T48 ini. Akhir sekali, pandangan guru-guru bahasa Melayu yang saya kongsikan dan mendapati bahawa mereka juga bersetuju bahawa T48 ini boleh dikongsikan untuk pelajar-pelajar kelas perdana ya. Jadi tuan-tuan dan okey. Paling sukar adalah menghurai isi, sebab isi itu ada cikgu, tapi kadang-kadang pandai lupa, begitulah. Terus yang Selain isi pendahuluan. Kenapa pendahuluan? Sebab terus yang terfikir mau pergi buat isi, dan kadang-kadang kalau isi itu terpikir pendahuluan begitu. Format Ya, format. Okey, apa usaha? Dan mengolah isi dalam perangkat. Kenapa? Sebab saya mungkin kurang pembacaan ataupun kurang maklumat. Apa usaha isi? Okey. Saya suka untuk mengurai isi sama mengolah dia. Apa usaha kamu untuk mengatasi? Lebihkan banyak membaca dan banyak buat latihan mengenai penulisan esei lah. Supaya bisa melaksanakan penulisan teks tersebut adalah bahagian format. Sebab kenapa? Kadang-kadang saya pandai lupa pasal formatnya. Biarpun cikgu sudah bagi, kadang-kadang format kebiasaan, sedangkan kalau mau buat format tidak ikut format. Jadi bila ada esei berformat begini, jadi bingung. Habis sudah terbiasa. Selain format mau mengolah isi. Soalnya kalau mau senang sudah mau cari maklumat, tapi kalau mau hurai itu lagi pening lah. Sebab kadang-kadang ada dia punya isi yang sama, isinya berlainan, tapi dia punya huraian tuh kadang-kadang ada yang sama dengan isi. Daripada apa yang disolat